Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habis peluang akhir Muhyiddin mau jadi Perdana Menteri. Tiada lagi harapan lah. Orang kata habis musnahlah harapan Muhyiddin. Apabila dua orang, Wan Saiful dan Wan Faisal, menyatakan bahawa Muhyiddin tidak layak jadi Perdana Menteri dan menyatakan pula Azmin dalang sebenar. Memang susahlah kalau begini bersatu untuk mahu bangkit lagi. Ada yang kata memang bersatu sudah sampai nazak dan tinggal mati sajalah. Kalaulah itu penyakit, dia lebih tahap 4, kanser tahap 4 pun kalah oleh masalah ini. Bayangkan ada orang nak tutup masalah, ada orang yang membongkar masalah. Dua orang Wan ini, yaitu Wan Saiful dan Wan Faisal, kini menimbulkan masalah apabila membongkar semua rahsia dalam Perikatan Nasional dan bersatu. Dan tentunya ini menjadi masalah besar kepada Muhyiddin dan Azmin Ali. Saya rasa sudah tiba waktunya. Perlu ada rombakan besar-besaran dalam parti bersatu. Kalau mau selamatkan, kena ambil tindakan segera. Kalau tidak, kita akan melihat parti bersatu tinggal sejarah. Dua bekas pemimpin bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan dan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, masing-masing ahli parlimen Tasik Gelugur dan ahli parlimen Machang, dilihat terus menelanjangkan kepimpinan parti itu dalam audio siar POD Ed Boom. Dalam sesi tersebut, kedua-dua secara terbuka menuduh kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai lemah dan tidak berprinsip. Dalam masa yang sama, ahli majlis pimpinan tertinggi MPT parti itu, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, didakwa menjadi dalang utama di sebalik krisis dalaman yang melanda bersatu. Wan Faisal berkata dia digantung keahlian tanpa perbicaraan yang adil selepas mendengar menegur Azmin kerana tidak membawa Setiausaha Agung Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam jelajah parti. Bekas ketua Armada Nasional itu, yaitu Sayap Pemuda Bersatu, berkenan turut menuduh Muhyiddin gagal berunding dalam keputusan penting. Malah, Wan Faisal menyifatkan bekas Perdana Menteri tersebut tidak layak memimpin kerana sudah tua, tidak berintegriti dan tidak menghormati raja-raja Melayu. Sementara itu, Wan Saiful pula mendakwa Muhyiddin ialah ketua yang lemah dan punca kelemahan Perikatan Nasional PN. Kata beliau, apa yang berlaku kini bagi saya langsung tidak sihat. Kita bercakap mengenai siapa nak jadi Perdana Menteri, tapi nak bawa agenda apa sebenarnya? Apa polisi yang hendak ditawarkan kepada rakyat yang berbeza dengan kepimpinan Anwar Ibrahim sekarang? Kita tidak bincang pasal polisi. Kita tak bincang pasal kebajikan rakyat, tapi aku nak jadi Perdana Menteri. Ini satu keutamaan yang betul-betul salah, tegas Wan Saiful. Dalam masa sama, beliau juga menganggap Azmin sebagai dalang utama dalam usaha menjatuhkan mereka berdua daripada parti. Selain itu, pengasas bersama dan bekas ketua pegawai eksekutif IDS itu mendakwa bersatu kini telah dihijack oleh kumpulan yang mahu menyelamatkan menantu serta melindungi diri daripada skandal video yang diperkatakan. Menurutnya lagi, Muhyiddin lebih mempercayai Azmin berbanding Hamzah. Walaupun jasa Azmin terhadap parti diragui, Wan Saiful bahkan secara sinis mempersoalkan apakah mendrem bomoh yang Azmin gunakan sehingga Muhyiddin begitu mempertahankannya. Kedua-dua wakil rakyat pembangkang itu menegaskan mereka bersuara bukan untuk menyerang parti tetapi untuk menyelamatkan bersatu daripada terus dirosakkan oleh tangan-tangan sendiri. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel.
Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu berita paling sedih, malapetaka besar terhadap keluarga Muhyiddin, khususnya menantu Muhyiddin. Baru-baru ini kita memang marahlah apabila kita membaca satu laporan media menyatakan kononnya menantu Muhyiddin yang dalam pelarian itu sedang hidup mewah walaupun pelarian. Walaupun dia lari, dia hidup mewah, bahkan pergi main golf pula di Thailand, dan menurut laporan pula pergi ke lapang sasar pula untuk main-main menembak. Jadi ramai netizen marah. Apa kekayaan dia nih? Macam mana dia kaya? Dalam pelarian pun masih banyak duit. Siapa yang payung dia? Tapi keputusan SPRM kali ini disokong ramai orang. Ramai pihak menyokong. Termasuklah penyokong-penyokong Tegar Muhyiddin. Apabila SPRM merancang untuk membekukan aset, apabila SPRM merancang untuk membekukan aset luar negara menantu Muhyiddin, ramai netizen yang ambil kesempatan, mereka kata, ini sudah sepatutnya lama dulu dibuat. Bukan rancang, tapi sudah mula buat dan sudah disekat, bekukan aset dia. Kenapa menantu Muhyiddin tak pulang? Sebab dia ada duit dan banyak duit di luar. Jadi kalau dia punya account di luar negara, aset luar negara dibekukan, tentu dia akan pulang, kata netizen. Sebab nanti hidup merempat di negara orang lain, pasti akan memaksa dia pulang ke negara semula. Jadi tindakan SPRM merancang membekukan aset luar negara menantu Muhyiddin, satu tindakan yang tepat, kata netizen. Bagaimana pula pendapat anda semua? Adakah anda setuju dengan tindakan SPRM ini? Ramai yang setujulah, termasuk saya setuju. Supaya menantu Muhyiddin boleh pulang semula ke Malaysia membantu siasatan. SPRM sedang dalam proses mengenal pasti aset luar negara milik menantu Muhyiddin Yassin, Adlan Berhan, dalam rancangan untuk membekukannya. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Ahmad Kusairi Yahya berkata, aset-aset ini dipercayai membiayai gaya hidup Adlan di Timur Tengah selepas asetnya di Malaysia dibekukan. Semua asetnya di Malaysia termasuk akaun banknya telah pun dibekukan oleh SPRM. Berhubung siasatan yang sedang dijalankan terhadapnya, kata Kusairi seperti dilapor New Street Times. Pada 23 Oktober, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mendakwa ahli perniagaan yang dalam buruan itu hidup mewah walaupun sedang dalam hidup pelarian. Azam menambah bahawa Adlan telah melancong dari negara-negara Timur Tengah untuk bercuti selain ke Thailand, ketika dia dilaporkan bermain golf dan mengunjungi padang sasar. Sebelum ini, Azam berkata, Adlan menetap di sebuah negara Timur Tengah yang mana Malaysia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi. Adlan dan peguamnya Mansur Saad dikehendaki oleh pihak berkuasa atas dakwaan pertuduhan pelanggaran jenayah berkaitan dengan sistem penguatkuasaan dan pendaftaran kebangsaan biometrik yang dibiayai melalui kemudahan sukuk RM595 juta. Adlan melalui peguamnya pada Ogos 2023 menafikan melarikan diri daripada undang-undang. Dia mendakwa telah meninggalkan negara atas urusan perniagaan dan berjanji untuk kembali ke Malaysia jika tiada unsur ancaman dan penganiayaan. Bulan lalu SPRM dikritik hebat selepas Azam berkata agensi itu baru saja mengemukakan permintaan untuk membatalkan pasport Adlan 2 tahun selepas dia diletakkan dalam senarai dikehendaki. Apa pula pendapat anda semua tentang keputusan SPRM ini? Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Mustahil Muhyiddin tidak tahu lokasi menantunya. Siapapun di dunia ini mustahil tidak tahu lokasi anak sendiri atau menantu sendiri. Kecuali lah kalau menantu Muhyiddin itu melarikan diri seorang diri tanpa keluarganya, tanpa anak dan istrinya. Ini memang paling sedih lah. Melarikan diri dan meninggalkan istri dan anak-anak. Dan mengikut laporan yang diterima, hidup mewah lagi tuh. Jadi sekarang ini Muhyiddin sedang ditekan supaya mendedahkan di mana kedudukan lokasi menantunya.
Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin digesa supaya membantu pihak berkuasa bagi mengesan keberadaan menantunya Muhammad Adlan Berhan. Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar berkata, adalah mustahil seorang bapa mentua, apatah lagi seorang bekas Perdana Menteri, tidak tahu lokasi menantu. Diamnya Muhyiddin bukan tanda tidak tahu, tetapi tanda mahu melindungi, kata beliau. Jika beliau benar-benar telus dan tidak bersalah, beliau sepatutnya tampil membantu siasatan, bukan bersembunyi di balik alasan politik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masih lagi ingat kepada Allahyarham, seorang blogger yang melarikan diri sampai meninggal dunia, tidak pulang ke Malaysia, yaitu Raja Petra. Beliau sampai meninggal dunia berada di negara orang, tidak berani balik ke Malaysia. Beliau bercakap tentang politik di tempat yang lain. Jika benar-benarlah Muhyiddin atau menantu Muhyiddin ini tidak bersalah dan telus, dia sepatutnya pulang membantu siasatan. Kenapa harus takut? Berani kena benar, takut kena salah. Dia hanya berada di tempat lain, takut pulang kalau dia bersalah. Rakyat sudah muak dengan pemimpin yang kononnya melaungkan integriti dan perjuangan Islam. Tetapi bila terkena pada keluarga sendiri, terus tutup mulut dan tutup mata. Inilah wajah sebenar politik munafik. Bercakap soal moral tapi berkomplot melindungi salah laku orang sendiri, katanya dalam kenyataan. Mahfuz berkata, sebagai mengulas usaha pihak berkuasa dalam mengesan keberadaan Muhammad Adlan yang dikehendaki bagi tujuan siasatan SPRM. Kami selalu Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengesahkan pasport milik Muhammad Adlan telah pun dibatalkan. Saifuddin berkata, ia susulan permohonan yang telah dikemukakan oleh SPRM untuk membatalkan pasport individu yang dikehendaki itu. Terdahulu, ahli perniagaan yang menjadi buruan itu dilaporkan menikmati kehidupan mewah walaupun dalam pelarian. New Street Times melaporkan bahwa ia memberi beberapa gambar yang menunjukkan Muhammad Adlan bersama tokoh-tokoh ternama Asia Barat yang tidak dinamakan. Akhbar berbahasa Inggris itu juga mendakwa bahwa Muhammad Adlan yang meninggalkan Malaysia pada tahun 2023 telah melakukan perjalanan dari sebuah negara di Asia Barat yang tidak dinyatakan untuk bercuti, termasuk ke Thailand, dan dilaporkan pula bermain golf dan mengunjungi lapang sasar menembak. Adlan dan peguamnya monsur saat kini dikehendaki berhubung dengan satu projek melibatkan penyelewengan dalam pendaftaran biometrik pengambilan dan penyimpanan data pekerja asing bagi sebuah kementerian. Mahfuz berkata, pihaknya mendesak agar pihak berkuasa meneruskan tindakan tanpa gentar, dan jika terbukti Muhyiddin menghalang siasatan atau menyembunyikan maklumat penting, beliau juga harus disiasat di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan. Tegasnya, sudah tiba masanya rakyat melihat bahawa tiada sesiapa kebal di sisi undang-undang walaupun bekas Perdana Menteri. Bila kena orang lain, Muhyiddin lantang cakap soal integriti, tapi bila kena menantu sendiri terus hilang suara. Jangan jadi wira di mimbar tapi penakut bila depan SPRM. Islam tidak ajar melindungi atau salah keluarga. Hanya politikus hipokrit yang buat begitu, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.